Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dainu Azmina binti Awang Timbang bernombor matrik 295759. Pengenalan. Pada Disember 2019, kita telah dikemparkan dengan penyakit wabak berjangkit Coronavirus 2019 atau dikenali sebagai COVID-19. Ianya berkemungkinan berpunca daripada kelawar atau tenggiling atau kedua-duanya sekali. Usaha penyebaran telah dilakukan di seluruh dunia dan Malaysia, iaitu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan meneliti masalah atau impak yang akan dihadapi oleh organisasi di peringkat sumber manusia. Kita telah melaksanakan strategi pemulihan dengan melaksanakan cara mengawal, mengatasi dan menyelesaikan punca penurunan prestasi organisasi. Pihak Persekutuan Majikan Malaysia MEF telah menganggarkan seramai 100,000 pekerja bakal diberhentikan walau bagaimanapun ianya telah disangkal oleh Kementerian Sumber Manusia kerana tidak mengambil kira pelbagai inisiatif yang telah atau sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi melindungi kebajikan pekerja-pekerja di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Josie binti Ramli bernombor matrik 296468. Saya akan membentangkan mengenai isu-isu dan perkembangan pengurusan sumber manusia pada tahun 2021. Peredaran zaman yang pantas telah membuat pelbagai perubahan dalam pengurusan sumber manusia dalam menuntut persekitaran kerja yang semakin pantas pada masa kini. Tidak ketinggalan semasa pandemik coronavirus COVID-19 yang telah merebak pada tahun 2020 di seluruh dunia telah menyebabkan banyak perubahan dalam semua organisasi termasuk awam dan swasta. Oleh yang demikian, dengan peristiwa baru ini, kita dapat melihat perubahan dalam pengurusan sumber manusia yang dilakukan oleh pelbagai syarikat swasta bagi bersaing untuk terus bertahan, manakala bagi syarikat yang tidak berubah maka mereka akan ketinggalan. Keadaan pandemik coronavirus COVID-19 telah memberikan pelbagai perubahan yang ketara dalam industri. Setiap industri perlu melakukan perkembangan yang setimpal dalam mengikut perkembangan pesat yang berlaku. Oleh itu, berikut perkembangan dan isu pengurusan sumber manusia di Malaysia pada tahun 2021. Di antaranya adalah terdapat jurang dan peningkatan kemahiran di kalangan pekerja. Seperti yang kita ketahui, semasa wabak pandemik coronavirus COVID-19, kemajuan teknologi digital telah berkembang dengan pantas dan menyebabkan jurang kemahiran di kalangan pekerja yang semakin meningkat. Pihak pengurusan perlu memainkan peranan penting dalam mengenal pasti kebolehan serta kemahiran setiap pekerja setanding dengan dunia era globalisasi yang kian pesat membangun. Kedua adalah pengubahsuaian polisi sumber manusia. Dalam pengurusan ketika pandemik dan sebelum pandemik adalah amat jauh berbeza. Oleh yang demikian, pihak pengurusan perlu membuat semakan semula terhadap dasar serta polisi yang terdahulu untuk diselarikan dengan norma kerja yang terkini. Yang ketiga, waktu kerja yang fleksibel dan bekerja dari rumah. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan, wujudlah norma kerja baharu iaitu waktu kerja fleksibel dan bekerja dari rumah. Pembaharuan norma kerja seperti ini agak berbeza daripada norma kerja yang diamalkan sebelum krisis wabak COVID-19 ini terjadi. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya adalah Tiong Hui Chua, nombor matrik saya 296425. Hari ini saya akan membentangkan apa itu pengurusan sumber manusia dan peranannya dalam organisasi. Pengurusan sumber manusia melibatkan penyusunan, penyelarasan dan pengurus pekerja sedia ada dalam sesebuah organisasi untuk melaksanakan misi, visi dan memajukan matlamat sebuah organisasi. Hari ini kita akan
bincangkan 6 peranan pengurusan sumber manusia. Yang pertama, perancangan sumber manusia, iaitu proses menganalisis keperluan tenaga pekerja dalam organisasi dan mengenal pasti tindakan yang perlu diambil untuk memenuhi keperluan tersebut. Kedua, perekrutan di mana ia memainkan peranan yang penting dalam pengambilan pekerja yang baru dan mencari calon yang berkelayakan untuk mengisi jawatan kosong dalam organisasi. Yang ketiga, pembangunan sumber manusia. Majikan harus memberi latihan kepada pekerjanya dari masa ke semasa bagi menjamin pengembangan kemahiran dalam para pekerja. Yang keempat, hubungan industrial. Ia boleh dikatakan merupakan integrasi yang formal di antara majikan dengan pekerjanya. Yang kelima, pengurusan pampasan, iaitu berkait rapat dengan kewangan seperti membayar upah dan sebagainya. Yang keenam, penilaian prestasi adalah aktiviti penilaian prestasi individu sekumpulan berhubung dengan objektif dan maklumat yang ditetapkan. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Ain binti Samad, nombor matriks 296511, membentangkan tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap pengurusan sumber manusia. Akibat penularan virus COVID-19, banyak syarikat dan organisasi kucar-kacir kerana mereka perlu mengatur dan mengawal keadaan yang memerlukan perubahan secara mendadak. Antara perubahan yang diambil adalah alternatif bekerja dari rumah. Terdapat dua kesan, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Bagi kesan positif adalah pertama, waktu bekerja fleksibel. Pengurusan sumber manusia perlu lebih fleksibel dan positif. Situasi kerja dari rumah yang mudah dan fleksibel sangat memberi kesan positif bagi sesetengah pekerja kerana tidak perlu memikirkan kesesakan jalan raya, berjumpa klien yang cerewet dan hal-hal yang lain. Pekerja dapat menumpukan masa mengikut keperluan mereka sendiri dan dapat menghasilkan dan menampung tugas yang diberikan dengan lebih efisien. Kedua adalah manfaat yang menguntungkan kedua belah pihak. Konsep kerja work from home memberikan win-win situation kepada kedua belah pihak ini kerana organisasi tidak perlu mengeluarkan belanja yang besar bagi sewaan bangunan pejabat, dan manfaat bagi pekerja pula dapat menjimatkan masa tanpa perlu berulang-alik dari rumah ke tempat kerja dan memberikan tumpuan sepenuhnya kepada keluarga di rumah serta dapat menjimatkan kos perbelanjaan, pembelian petrol dan pengangkutan awam. Kesan positif ketiga adalah revolusi 4.0 membawa sumber manusia ke arah globalisasi dan penjitalan mengikut peredaran masa. Perubahan yang berlaku akibat pandemik COVID-19 menghasilkan organisasi yang lebih fleksibel dan mementingkan teknologi. Penghasilan kerja secara pendigitalan lebih memudahkan dan memperbaharui prosedur kerja dalam pengurusan sumber manusia. Selain itu, pihak pengurusan sumber manusia mempunyai lebih banyak masa dalam memberi tumpuan kepada pengalaman pekerja kerana penglibatan mereka dalam audit gaji, notis pemberitahuan cuti dan lain-lain dikendalikan oleh sistem perisian sumber manusia. Manakala bagi kesan negatif pula, pertama, prestasi kerja yang kurang memuaskan. Serangan pandemik COVID-19 mengakibatkan ekonomi sesebuah organisasi terjejas sehinggakan mereka mengambil langkah berjimat cermat dalam memastikan organisasi bertahan dan beroperasi secara berterusan. Pengambilan keputusan berjimat cermat ini telah mengabaikan keperluan pekerja dalam mengadakan kursus dan latihan, telah mengakibatkan kekurangan pengetahuan pekerja dalam menyelesaikan tugas dan menghasilkan kualiti kerja yang kurang memuaskan. Kedua adalah dibuang kerja. Organisasi lebih tertumpu kepada perkembangan digital dan teknologi sehingga mengambil tindakan pembuangan pekerja
bagi menjimatkan kos perbelanjaan syarikat. Dan kesan negatif ketiga adalah ketulusan pekerja. Amalan cara bekerja secara santai dan fleksibel di dalam terma bekerja dari rumah membolehkan pekerja-pekerja bekerja secara selesa dan kurang tekanan. Bagi sesetengah pekerja mungkin akan menunda dan tidak memandang serius akan tugas-tugas kerja yang diberikan oleh majikan kepada mereka. Ini akan mengakibatkan perjalanan proses kerja terbengkalai, tidak berkualiti dan tidak mencapai piawaian yang ditetapkan kerana menyelesaikan tugas sambil lewat. Sikap pekerja sebegini mempengaruhi dan memberi kesan negatif kepada rakan kerja lain yang lebih memerlukan situasi pekerjaan bekerja dari rumah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Farzana binti Yusuf, nombor matrik 296507. Setiap pengurusan sumber manusia perlu mempunyai strategi untuk membaik pulih keadaan akibat oleh pandemik COVID-19. Ini kerana ada sesetengah sektor tidak dapat dibuka sepanjang waktu pandemik COVID-19. Di sini saya akan membentangkan 3 strategi yang boleh diambil oleh pengurusan sumber manusia untuk membaik pulih keadaan akibat oleh pandemik tersebut. Strategi yang pertama adalah strategi pengurangan kos. Strategi pengurangan kos adalah merujuk kepada perbelanjaan yang tidak perlu dalam aktiviti harian di setiap organisasi. Antaranya adalah seperti perbelanjaan allowance perjalanan pekerja, yuran pengiklanan, pemotongan kadar upah, allowance, bonus dan kos buruh. Jika setiap pengurusan sumber manusia menggunakan strategi pengurangan kos ini, maka organisasi tersebut dapat menstabilkan prestasi organisasi. Bagi strategi yang kedua pula adalah strategi penjimatan kos. Strategi ini kebiasaannya akan melibatkan tindakan dari pihak pengurusan organisasi untuk menstabilkan semula aliran tunai selepas mengalami kemerosotan akibat daripada krisis ekonomi yang terjadi di saat pandemik. Kumpulan dalaman dan luaran diberi laporan maklumat mengenai proses mengenal pasti, mengukur, menganalisis dan mentafsirkan cara-cara organisasi menggunakan sumber yang sedia ada. Strategi yang terakhir adalah strategi penjanaan hasil. Strategi penjanaan hasil adalah bermaksud dari hasil produk sedia ada, pihak organisasi akan cuba untuk merangsang atau meningkatkan kembali hasil tersebut melalui gabungan harga, diskaun produk, peningkatan dalam perbelanjaan pemasaran, peningkatan usaha jualan dan waktu operasi lanjutan. Pihak organisasi perlu ada perancangan bagi meningkatkan hasil daripada produk yang sedia ada. Antara yang dapat dibuat oleh organisasi adalah pengukuran semula produk, peningkatan dari sudut pengiklanan dan penjualan dan juga harga yang lebih rendah atau berpatutan. Okey, sekian daripada saya. Strategi-strategi yang boleh diambil. Kesimpulan. Dengan merangkumkan isu dan pengembangan pengurusan sumber manusia ini, dapat disimpulkan bahawa ancaman daripada wabak pandemik COVID-19 ini telah merangsang kepada perubahan yang amat mendalam terhadap paradigma pengurusan sumber manusia. Akibat daripada itu juga, pengamal sumber manusia perlu mendorong agar organisasi supaya menjadi lebih responsif, fleksibel dan matlamat utamanya adalah tentang kesejahteraan pekerja. Pandemik COVID-19 memberi transformasi yang mendalam terhadap perubahan sistem pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia memainkan peranan penting dalam membentuk organisasi dan dalam masa yang sama memastikan kesejahteraan serta kelangsungan prestasi pekerja dan organisasi sentiasa dalam keadaan yang stabil. Sekian, terima kasih.